Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan tuan-tuan dan puan-puan mengenai syarat-syarat tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Sebelumnya kita telah pun membahaskan sebahagian besar daripada tanda-tanda tersebut. Jadi kiranya tajuk yang akan dibahaskan pada malam ini ialah tanda yang terakhir, ya, tanda besar hari kiamat yang terakhir. Kita perhatikan surat 375, tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala di dalam Al-Quran yang agung disebutkan berkali-kali, dan Al-Quran menyebutkan apa yang akan berlaku saat itu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Al-Quran mengkhabarkan mengenai 3 tiupan. Yang ini siapa sangka barangkali ini maklumat yang pertama kali kita dengar. Tiupan sangkakala itu sebanyak 3 kali. Yang pertama, tiupan yang mengejutkan. Boleh tuan-tuan boleh buat kebetulan sikit lah, ya. Gariskan lah, ya. Tiupan yang mengejutkan, ya. Dalam surah An-Naml Allah mengatakan, wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ingatlah hari ketika mana sangkakala ditiup, maka terkejutlah segala yang di langit-langit dan segala yang di bumi. Gariskan perkataan terkejutlah, ya, maka terkejutlah, ya. Sangkakala ditiup, maka terkejutlah, ya. Poin dia adalah pada perkataan terkejut. Segala yang di langit-langit dan segala yang di bumi. Terkejutlah dalam bahasa Arab tu yang Fafazi'a, fafazi'a, ya. Fafazi'a, ya. Yunfakhu fis suri fafazi'a, ya. Kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, ya. Gariskan, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Surah An-Naml ayat 87. Tiupan yang kedua, ya, tiupan sangkakala kedua ialah tiupan kematian. Yang pertama tadi apa? Tiupan yang mengejutkan. Adakah tiupan kejutan? Tiupan kejutan. Tiupan kematian, tiupan kejutan. Macam tak kena, Tak ada, ada kata lain. Tiupan yang mengejutkan, tiupan kematian. Sebab nanti tiupan kebangkitan, mestilah satu standard kan. Tiba-tiba ada yang pula. Jadi yang pertama, tiupan mengejutkan. Tiupan mengejutkan. Contoh, tiupan kematian. Tapi ni kematian kebangkitan, dia patut KK juga. Jadi 3 KK lah. Tiupan 3 KK. Maksudnya mana 3 KK ni? Amaran. Tiupan? Amaran. kejutan. Tak, dia nak kena terkejut juga. Ada kata lain selain terkejut? Ya, tak ada, ya. Terkejut, memerajakan. Jadi kalau ada keterperanjatan, alah, lagi kacau. Jadi nampak gaya macam tu lah, ya. Jadi Kagetan. Allah, tiupan kegagetan. Menarik juga, tapi orang jarang gunalah kegagetan, ya. Tiupan yang, jadi tiupan yang mengejutkan. Pertama, tiupan yang mengejutkan. Kedua, tiupan kematian. Ketiga, ya, tiupan kebangkitan. Baik. Yang kedua terakhir ini, yakni tiupan kematian dan tiupan kebangkitan,
disebut dalam surah Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Gariskan kataan fasa'iqa. Illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra, ya. Gariskan nufikha fihi ukhra atau ukhra ajalah, ya. Fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup maka matilah, ya, gariskan kataan matilah semua makhluk yang di langit-langit dan di bumi. Assalamualaikum. Saya kali ini keluar topik sikit. Sering dalam terjemahan bila disebut as-samawati wal ard, disebut langit dan bumi. Sedangkan kalau diperhatikan perkataan as-samawat tu plural kan, jamak. Semestinya ada rahsia dan sebab kenapa Allah kata as-samawat. Sedangkan kalau mufrad dia, singular dia, as-sama'i wal ard. Allah tak kata wa fasa'iqa man fis sama'i wa man fil ard, langit yang singular. Allah kata plural, jamak, as-samawat. Jadi ini saya sering tengok dalam terjemahan, bukan ayat ini saja, dan ayat-ayat lain pun sama juga. Jadi sebetulnya langit-langit dan di bumi, ya. Maka matilah semua makhluk yang di langit-langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi. Gariskan, ditiup sekali lagi. Maka ketika itu mereka bangun, ya. Gariskan, mereka bangun. Sebab langit ada 7 kan? Itu memanglah. Tapi bumi pun ada 7. Tapi itu satu perkara lah. Ini lebih kepada terjemahan ayat, ya. Maka seketika itu mereka bangun dari kubur mereka menunggu, yakni keputusan Allah. Surah Zumar ayat 68. Jadi demikian penjelasan mengenai 3 tiupan sangkakala. Yang pertama, tiupan yang mengejutkan. Yang kedua, tiupan kematian. Dan yang ketiga, tiupan kebangkitan. Ada perbahasan dalam kalangan para ulama mengenai ayat yang tuan-tuan gariskan tadi. Demikian dengan ayat yang baru kita baca tadi, ya. Siapakah mereka yang dimaksudkan dengan dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit-langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dalam ayat yang pertama mengenai tiupan yang mengejutkan pun dinyatakan hal yang sama. Dan sangkakala ditiup maka terkejutlah segala yang di langit-langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan yang dikecualikan daripada kejutan, tiupan sangkakala yang mengejutkan dengan tiupan sangkakala yang mematikan. Ada seperti yang dia diperincikan di bawah tu, ada yang berpandangan, ada ulama yang berpandangan yang dimaksudkan yang pertama ialah bidadari syurga. Bidadari syurga, mereka tidak termasuk, ya. Dan ada yang kata malaikat, ya. Malaikat Jibril, malaikat Israfil itu sendiri, ya. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat perincian di bawah tu. Kita lihat di surat 377 di sebelah, dia berkata, yakni Az-Zamakhsyari. Dia berkata, yakni Imam Az-Zamakhsyari, tiupan kedua adalah tiupan kematian yang membinasakan segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa, ya, yang di langit-langit dan bumi. yakni manusia semua yang ada ketika itu di atas muka bumi, yakni ini saki bakilah yang ada, mereka semua akan mati, ya. Mereka semua akan mati membenarkan firman Allah
Apa dia tuan-tuan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan pasti mati. Ya. Ini kalau tak mati sebelum tu dengan dengan sebab-sebab biasa seperti ya orang kebanyakan pada ni, paling tidak orang yang terakhir, ini batch yang terakhir, mereka mati akibat tiupan sangkakala itu sendiri. Ya. Lihat di bawah tu, Imam Mujahid berkata, Imam Mujahid, ia seperti trompet. Ini merujuk kepada sangkakala itu sendiri. Saya ingat ini terjemahan lah, dia berkata trompet. Dan dia lebih tepat dengan apa ya? Tanduk besar. Nafiri apa? Saya pun tak tahu. Trompet ke? Saya duk trompet lah kot. Boleh lah kot. Ya, trompet lah. Yang ini benda alat yang ditiup lah. Ya, trompet lah agaknya. Nafiri apa? Saya tak. Nafiri. Tapi nafiri macam ada ke bawah-bawah sikit. Tak, dia yang dimaksudkan di sini alat yang lebih memanjang macam ni lah. Nafiri dia ada tiupan ke bawah. Dia punya basan ke bawah. Saxophone ke bawah. Yang nafiri apa? Macam buat dia. Macam tu juga. Okey lah. Ya, macam tu lah. Ya. Trompet besar. Okey. Barakallah. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari. Yang ini riwayat Imam Mujahid tadi tentang bentuk sangkakala itu, alat sangkakala itu. At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Massur, qal qarnun yunfakhu fi. Seorang lelaki Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa itu sangkakala? Nabi menjawab, tanduk yang ditiup. Gariskan, tanduk yang ditiup. Ya. Yang ini dijelaskan bahawa sangkakala yang ditiup oleh malaikat adalah tanduk ya yang ditiup. Ini tuan-tuan, saya difahamkan bahawa dahulu terutamanya dalam perang, ya, ketika mana berkumpulnya jumlah bala tentera yang ramai, apabila nak diberi isyarat, berbeza dengan pada hari ini, ada alat-alat telekomunikasi yang canggih. Tapi antara alat yang digunakan pada zaman dulu ialah tanduk. Ia tanduk kerbau, ya. Bahasa Arab disebut buk. Jadi tanduk ni wallahu a'lam sama ada perlu dilobangkan atau dia memang berlubang, ya. Tinggal lagi ditepuk, ya, supaya dapat ditiup, supaya menghasilkan bunyi yang kuat, ya. Seperti bunyi buk itu sendiri. Ya, bahasa Arab ni pun cantik, punya nama dia pun menggambarkan bunyi dia. Buk. Ya, cuma saya tak nak buat macam bunyi dia tu, tuan-tuan boleh bayang sendirilah, ya. Ya, tapi bunyi dia macam buk, ya. At-Tirmidzi berkata hadisnya hasan, ya. Kemudian dia berkata, ini Imam Mujahid zahirnya, tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan untuk mengumpulkan manusia, yakni semua manusia. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan atau yang menjelaskan mengenainya, di samping khabar-khabar yang mengisyaratkannya. Seperti mana firman Allah, mafhumnya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar tu jarak ke satu kataan, keluar macam satu kataan sepatutnya. Betul bukan saya keliru penulis yang terkeliru. Maka tiba-tiba mereka keluar, cetakan typo. Jadi dia satu kataan lah keluar.
Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburan mereka menuju ke Tuhan mereka. Surah Yasin ayat 1. Juga firman Allah, mafhumnya, kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka ketika itu mereka bangkit, mereka bangun dari kubur mereka menunggu keputusan Allah. Az-Zumar ayat 68. Begitu juga firman Allah, mafhumnya, maka apabila sangkakala telah ditiup, maka itulah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir, tidaklah mudah. Surah Mudaththir ayat 8 hingga 10. Serta firman Allah, mafhumnya, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru, yakni malaikat, menyeru ke tempat yang dekat, iaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar atau hari keluar, Yaumul Khuruj. Siapa sangka antara nama hari kiamat ialah hari keluar. Kita ada hari kebangkitan, kita ada hari apa lagi? Hari hisab, hari perhitungan, hari apa lagi? Hari pembalasan. Ya, boleh tambah juga hari keluar. Cuma bunyi itu macam Yaumul Khuruj. Ya, Allah kata zalika Yaumul Khuruj. Itulah hari keluar. Kata nak kata hari pengeluaran tak jadi pula kan. Hari keluar je lah, hari kata lain. Ni kadang-kadang bahasa ni pun nak kena cantik juga, kita tunggang langgang. Hari dikeluarkan. Hari dikeluarkan. Tak juga. Hari keluar lah ya. Hari keluar, yakni keluar dari kubur. Surah Qaf ayat 41 dan 42. Para ulama tafsir berkata, yang memanggil ialah Israfil, yang meniup sangkakala itu. Dia menyeru, wahai tulang-tulang yang lapuk atau yang telah hancur, anggota-anggota tubuh yang berselerak, daging-daging yang telah koyak, rambut-rambut yang berantakan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar berkumpul untuk menerima keputusan. Ada juga ulama yang berkata bahawa yang meniup adalah Israfil, dan ada juga yang mengatakan Jibril. Yang ada dua pandangan ternyata. Yang biasa kita tahu tiup sangkakala ialah malaikat Israfil. Tapi ada pendapat kata bahkan Jibril. Tempat yang dekat adalah, yakni tempat yang dekat yang dimaksudkan dalam ayat Qaf, surah Qaf tadi, ialah sebuah batu di Baitul Maqdis. Ini dikatakan oleh sebahagian ulama tafsir. Baik. Antara dua tiupan ini, yakni tiupan kematian dan tiupan kebangkitan, jarak masa antara dua tiupan ini ialah 40 tahun. Dan sebahagian ulama menyatakan bahawa riwayat-riwayat sepakat mengatakan sedemikian. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah secara marfu', yakni disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina an-nafkhataini 40. Qalu ya Abu Hurairah 40 yawman? Qala abait. Qala 40 shahran? Qala abait. Qala 40 aman? Qala abait. Antara dua tiupan ialah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku bukan tak menjawab, aku enggan menjawab. Mereka bertanya, 40 bulan? Dia berkata, aku enggan menjawab. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah berkata, aku enggan menjawab. Perkataan Abu Hurairah, aku enggan menjawab, mempunyai 3 tafsiran. Jadi kenapa dikata macam tu? Apa maksud dia?
Jadi ini penjelasan ulama. Yang pertama, maksud dia aku tidak mahu menjawab. Maksud kedua atau kebarangkalian kedua, ada yang berkata aku tidak bertanya kepada Rasulullah tentangnya. Yakni aku sekarang menukilkan perkataan sebahagian pihak, ya. Sedangkan aku sendiri, ya, tidak menanyakan Rasulullah SAW mengenainya. Ada maksud yang ketiga. Ada yang mengatakan maksud beliau aku lupa. Yani telah dijelaskan tapi aku tak ingat. Bahkan ada jawapan yang keempat, kebarangkalian yang keempat, ada yang berkata rahsianya hanya diketahui Allah. Kerana itu termasuk rahsia rububiyah, ketuhanan Allah. Yani ini tiga kebarangkalian atau empat kebarangkalian maksud dia, atau empat tafsiran perkataan Abu Hurairah itu. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang panjang, dia berkata Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, sesungguhnya ketika mana Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan sangkakala. Lalu Allah menyerahkannya kepada Israfil. Lalu Israfil meletakkannya pada mulutnya, meletakkan sangkakala itu pada mulutnya. Matanya menghadap ke Arash, menunggu perintah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu sangkakala? Baginda menjawab, tanduk. Aku bertanya, bagaimana ia? Bagaimana rupanya? Baginda menjawab, suatu yang besar. Sesungguhnya besar lingkarannya, ini diameter dia, lingkaran sangkakala adalah seperti luarnya atau bahagian luaran langit dan bumi. Ia ditiup 3 kali. Itu besar sangatlah, ya. Lingkaran langit bumi ini sangat besar. Ia ditiup 3 kali. Pertama ialah tiupan yang mengejutkan. Betulkanlah tu, ya. Jadi itu istilah yang kita dah setuju tadi, kan. Tiupan yang mengejutkan. Kedua ialah tiupan kematian. Ketiga ialah tiupan kebangkitan kepada Allah, Tuhan alam semesta. Allah akan memerintah Israfil meniup tiupan yang pertama, di mana Allah berfirman kepadanya, tiuplah tiupan yang mengejutkan. Maka penduduk langit dan bumi terkejut, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Allah memerintahkannya, maka dia memperlama dan memanjangkannya dan tidak berhenti. Ia adalah seperti mana yang Allah firmankan, wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan yang tidak ada baginya saat berselang. Apa artinya? Satu teriakan yang tidak ada baginya saat berselang. Bunyi itu tak putus. Bunyinya tak terputus. Barakallahu fiik. Bunyinya, ya, berterusan, tidak terputus. Ya, subhanallah. Surah Sad ayat 15. Assalamualaikum. Lalu Allah menerbangkan gunung Ghana, dan dia pun berterbangan seperti awan. Ini luar biasa, tuan-tuan. Gunung Ghana terbang seperti awan. Subhanallah, ya. Sehingga hamparan bumi menjadi fatamorgana. Bumi dan penduduknya bergoncang dengan dahsyat. Kerana antara tujuan Allah ciptakan gunung sebagai pasak supaya bumi tidak bergoncang.
seperti mana bila berlakunya gempa bumi. Tapi antara gunanya gunung ganang ialah sebagai pasak supaya bumi ini kekal stabil. Jadi di sini menjelaskan bagaimana apabila gunung ganang sudah berterbangan, apa yang berlaku kepada bumi? Bumi dan penduduknya bergoncang dengan dahsyat, sehingga ia seperti perahu yang syarat muatan di lautan yang dipukul ombak. Seperti ini anak tak tahu. Ni apa ni tuan-tuan? Terima sikit. Tak tahu lah. Ni gariskan lah. Ni boleh tengok Google nanti lah ya. Seperti lampu. Seperti lampu yang tergantung pada arash yang ditiup angin. Oh okey. Tanglung. Ia adalah apa yang Allah firmankan, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari ketika alam ini bergoncang oleh tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Az-Zariyat 6 dan 7. Maka bumi menggoncangkan manusia yang ada di atas permukaannya. Ibu-ibu menyusu, dengar ni, baca ni tuan-tuan. Ibu-ibu menyusu tersentak melalaikan anak-anak mereka. Yani sehingga melalaikan anak-anak mereka. Ini dia terkejut sangat, anak yang sedang disusu pun dah lupa. Wanita-wanita hamil boleh melahirkan. Macam mana? Tergugur lah. Tentulah ya. Keguguran agaknya. Wanita-wanita hamil keguguran. Anak-anak berubat. Ini orang yang muda berubat. Syaitan-syaitan terbang berlari kerana terkejut, sehingga mereka datang ke kota-kota. Lalu malaikat menyambut mereka dan memukul wajah mereka. Maka mereka kembali. Manusia berlari terkontang-kanting. Sebahagian memanggil sebahagian yang lain. Dan itulah firman Allah, yaumat tanad, hari saling memanggil, iaitu pada hari ketika kalian berpaling ke belakang, yakni melarikan diri, sementara tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kalian daripada azab Allah. Surah Ghafir ayat 32 dan 33. Saat mereka dalam keadaan tersebut, tiba-tiba bumi retak. Ia terpecah dari satu negeri ke negeri lain. Manusia melihat sesuatu yang dahsyat. Kemudian mereka memandang ke langit. Ternyata ia meleleh seperti cairan minyak. Kemudian ia terbelah. Bintang-bintangnya bertaburan. Matahari dan bulan terbenam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saat itu orang-orang mati tidak mengetahui apa pun daripada semua itu. Aku berkata, yakni Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapa yang Allah kecualikan dalam firman-Nya, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Baginda menjawab, orang-orang yang mati syahid. Ketakutan hanya menimpa orang-orang yang hidup. Ini di sini ada tafsiran yang ketiga lah. Yang pertama tadi kita kata bidadari, yang kedua malaikat, yang ketiga orang yang mati syahid. Sedangkan orang-orang yang mati syahid hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rezeki. Allah melindungi mereka daripada ketakutan hari itu. Bukan hati itu, hari itu ya. Mengamankan mereka kerana ia adalah azab yang Allah kirimkan kepada makhluk-makhluknya yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim.
Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kalian melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusukan, lalailah semua wanita yang menyusui dari anak yang disusuinya, dan setiap wanita yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Ini surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Lalu mereka tinggal, yakni beberapa lama dalam keadaan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kata, semoga Allah membimbing kita ke jalannya yang lurus, menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak ditakutkan oleh kekejutan yang besar, dan disambut oleh para malaikat dengan dikatakan, ini adalah hari yang dijanjikan kepada kalian sebelumnya. Ya, jadi tuan-tuan, demikian penjelasan Syekh Saleh mengenai perihal tiupan sangkakala. Ya, tiupan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Barangkali boleh dijelaskan di sini bagaimana betapa kita sebenarnya tidak mahu supaya umur kita terlalu panjang. Ya. Sering orang, sedangkan sebab kenapa kita kata macam tu? Kerana keadaan orang kafir adalah sebaliknya. Mereka mahu hidup panjang, hidup lama. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah cerita bagaimana orang Yahudi secara spesifik mahu sampai umur 1000 tahun. Ya, itu Allah sebut dalam Al-Quran. Sedangkan kemudian Allah membalas, masakan umur mereka akan jadi panjang sampai sebegitu rupa. Jadi betapa perlunya kita ingat bahawa umur kita terbatas. Bahkan kita tak nak kalau umur kita dipanjangkan dengan sedemikian. Ya. Sering seperti mana dalam ucapan, kadang-kadang ucapan orang-orang yang kita kata apa? Ucapan orang yang tidak tahulah, ya. Ucapan mereka yang tak tahu. Mereka kata, semoga Allah, ya, panjangkan umur kau. Hampir sahaja sepertinya ini adalah ucapan apa? Ucapan bala. Ucapan bala. Sepertinya ucapan laknat. Semoga engkau panjang umur. Apa? Sehingga datangnya tiupan sangkakala. Kalau mengatakan semoga engkau panjang umur, tak mati-mati, itu mustahil. Semua orang akan mati. Bahkan dunia ni adalah sementara. Dunia adalah sementara. Datang apabila tiba masanya, semua yang akan berpindah ke hari akhirat. Jadi betapa perkataan, ya, semoga panjang umur tu sangat-sangat tak kena. Ya. Kita menganggap bahawa orangnya dia berniat baik. Tetapi bagi mereka yang memahami perkataan apa maksud panjang umur, bagaimana dia boleh
turut membawa makna-makna yang pastinya tak ada siapa daripada kita yang nak macam tu. Seperti mana juga boleh saya tambah, semoga panjang umur sampai nyanyuk. Siapa nak jadi macam tu, tuan-tuan? Ya, tak ada siapa yang nak jadi macam tu, ya. Panjang umur sampai dah nyanyuk, ya. Dah waktu ketika mana seorang tu dah dikembali jadi macam budak-budak, tuan-tuan, ya. Dan bila menceritakan tentang nyanyuk tak nyanyuk, tuan-tuan, antara macam mana kita nak elak nyanyuk, di samping kita kena minta, tuan-tuan. Apatah lagi benda-benda penting besar macam ni, kan? Ya. Minta daripada Allah supaya jangan kita dipanjangkan umur sehingga jadi nyanyuk. Kena minta, kena cakap macam tu, tuan-tuan. Ya Allah, ya, jauhkan aku, jangan dipanjangkan umur aku sampai jadi nyanyuk. Itu satu. Minta, kena minta. Jadi kalau ada yang mendoakan kepada kita sekalipun, semoga panjang umur, saya ingat kita kena betulkan lah. Kena betulkan apa yang terlintas dalam fikiran saya. Kita membalas dengan kata dalam ketaatannya. Semoga panjang umur dalam ketaatannya. Macam itulah, ya, dalam ketaatan kepada Allah, panjang sikitlah. Dan seumpamanya lah, ya. Tapi boleh saya tambah lagi, tuan-tuan, untuk nak elak daripada nyanyuk, seperti yang disarankan oleh ulama. Apa? Dah tak nyanyuk dan tidak nyanyuk. Barakallahu fiik. Antara apa yang disarankan oleh para ulama, ya, kalau seorang tu tidak mahu panjang umur sampai nyanyuk, ialah dengan menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, betul. Sebab nyanyuk tak nyanyuk ni, ya. Barakallahu fiik. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Bahkan ini antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Ya Allah, aku minta perlindungan Kau daripada sifat malas dan juga umur yang buruk. Macam itulah terjemahan dia. Ada terjemahan dia? Keburukan di hari tua. Keburukan di hari tua. Macam itulah. Ya, su al-kibar. Su yakni buruk. Kibar yakni lanjut usia. Ya. Yakni apa keburukan di hari tua, iaitu nyanyuklah. Maksudnya nyanyuk, ya. Tapi itulah antara yang disarankan oleh para ulama bila hafal Al-Quran. Ada seorang, boleh saya kongsi tapi tanpa saya sebut nama dia. Ini saranan yang diberi. Ini beza antara saranan daripada ulama dengan saranan orang yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia kata, saya untuk mengekalkan kecergasan dan kesihatan, saya memilih untuk belajar hobi baru. Dia kata supaya kepala terus aktif, ya, sebab dia berkaitlah dengan keadaan minda otak, ya. Dia bila kalau kita kurang berfikir, ya, kita kurang menggunakan otak, duduk tercengah di depan TV. Ini antara keburukan TV lah. Dia tidak menguji minda, dia tidak menggerakkan pemikiran. Jadi dia kata, saya ambil hobi baru. Apa hobi dia? Belajar alat muzik. Tanpa saya sebut nama sesiapa, ya. Jadi dia betul-betul dia belajar guna alat muzik. Padahal umur dia dah lanjut, tuan-tuan. Dan nampak Allah beri kesihatan, ya. Ini satu, saya ingat satu istidraj, tuan-tuan, apalah, ya. Tapi kita kalau kita dengan panduan syariat, kita mengatakan bahawa ini bukan saranan yang benar sama sekali. Apa pula di waktu senja, umur dah tua, nak belajar muzik, nak memanggil syaitan lagi, datang duduk bersama aku. Ini musibah.
sebetulnya apa? Hafal Al-Quran, ulang kaji Al-Quran. Bukan sekadar baca, tapi dia kena hafal. Dia hafalan tu secara spesifik. Kerana hafalan dia akan menggerakkan minda kita, ya, menguatkan, bersenam, exercise. Dan di sini boleh saya kongsikan tuan-tuan. Saya boleh kongsikan satu maklumat yang mungkin pertama kali tuan-tuan dengar. Dalam kalangan para ulama hadis secara spesifik dan para sahabat terutamanya, kalau tuan-tuan tertanya-tanya, ada tak dalam kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, atau para ulama hadis? Kalau ulama hadis dia meriwayatkan hadis lah. Ada tak dalam kalangan mereka yang nyanyuk? Untuk makluman, jawapannya tidak ada. Ini ulama hadis yang thiqah, yang dipercayai, yang diterima riwayat dia. Tak ada. Seperti mana para sahabat, semua yang meriwayatkan hadis. Kita maklumlah yang meriwayatkan hadis bukan semua sahabat, betul? Dalam kalangan sahabat beratus ribu, tapi yang meriwayatkan hadis, para sahabat yang meriwayatkan hadis, dan ulama hadis yang riwayatnya thiqah, yang diterima. Ada tak dalam kalangan mereka yang nyanyuk? Jawapannya secara yakin pasti tidak ada. Kenapa? Kerana sifat nyanyuk akan membuatkan riwayat dia jadi dhaif, jadi lemah. Sebab tu ada dalam kalangan perawi hadis yang riwayat dia akhirnya ditolak. Ya, dia tulis apa dalam dia punya bibliografi, dia belajar dengan siapa, dia dari mana, tapi di hujung dia kata apa? Wa taghayyara bi akhirih, dan keadaan dia berubah di hujung usianya. Ini perkataan yang lembut. Daripada digunakan perkataan nyanyuk tu secara spesifik, dia ubah dengan perkataan yang diplomasi lah. Wa taghayyara bi akhirih, dan dia berubah di hujung usianya. Maksudnya dia jadi nyanyuk. Justru riwayatnya dia jadi lemah. Tapi itulah, kalau tuan-tuan tertanya-tanya, Imam Bukhari, Imam Muslim, semualah perawi-perawi yang thiqah, ya, daripada zaman sahabat, tabi'in, sehingga hadis-hadis itu dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, dan yang lain-lain. Adakah mereka ini nyanyuk? Tidak pernah sama sekali. Ya, jadi subhanallah. Ya, tuan-tuan, boleh saya tambah lagi, tuan-tuan? Kenapa mereka tak nyanyuk? Dan ini satu nikmat lah, antara banyaknya nikmat-nikmat yang Allah boleh beri kepada seorang hamba tu. Kita boleh kata secara yakin dan pasti juga, ketika mana mereka memelihara syariat Allah dengan meriwayatkan hadis, itu memelihara syariat, betul? Kerana syariat bukan hanya Al-Quran, bahkan hadis. Ketika mana mereka memelihara syariat Allah dalam bentuk meriwayatkan hadis, menghafal dan meriwayat, maka Allah memelihara kesihatan dan minda mereka. Ya, tuan-tuan, baru-baru ni adanya disebarkan berita bahawa negara Arab Saudi mula membenarkan penjualan arak. Ini tular dalam media sosial dan ada juga ada juga disebarkan dalam berita akhbar-akhbar. Duka citanya, kita tidak nafikan bahawa sebahagian negara Islam, Malaysia dan yang lain, sudah lama membenarkan jualan arak ini. Dengan kata lain, ini bukan suatu benda yang baru, bukan insiden yang pertama dalam sejarah dan sebagainya. Bahkan negara kita secara khasnya, penjualan arak memang sejak awal lagi. Bahkan barangkali keadaan
masa dulu bila nak dekat-dekat merdeka dulu, 50 tahun yang lepas, keadaannya mungkin lebih parah berbanding pada hari ini. Dari satu sudut lah. Mana tanya ketika waktu itu sehingga ada iklan arak dengan tulisan bahasa Melayu oleh model iklan orang Melayu sendiri. Nampak muka Melayu lah, seorang lelaki, seorang perempuan. Tertera arak baik untuk kesihatan lah, seumpamanya lah, macam itulah. Jadi ini menunjukkan keadaan waktu itu, ya. Dan pada hari ini ternyata masih lagi dijual secara berleluasa, ya. Bukan itu sahaja, bahkan ada kilang lagi. Ada kilang di negara kita menghasilkan arak. Kemudian dijaja kepada kita berita tentang Arab Saudi mula nak membenarkan penjualan arak di negara itu. Bagi saya, persoalannya bukan sama ada wajar atau tidak, boleh atau tidak, patut atau tidak Arab Saudi nak benarkan penjualan arak. Bagi saya isunya sebenarnya bukan itu. Kerana apa yang pastinya, Arab Saudi adalah negara berdaulat dan mereka bertanggungjawab dalam apa sahaja keputusan yang mereka buatlah. Soalan bagi saya yang lebih penting untuk kita ambil maklum ialah mengapa berita seperti ini dijaja dan disebarkan kepada kita, kepada orang-orang Islam. Seperti yang saya kata tadi, kerana benda ini bukan satu isu yang terpencet. Mana tanya di negara kita benda ini sudah lama. Maka boleh saya kata tidak lain dan tidak bukan tujuan berita seperti ini disebarkan ialah untuk nak memburuk-burukkan negara Arab Saudi itu. Nak memburuk-burukkan negara tersebut. Dan antara pihak-pihak yang memang kita kena ambil maklum lah, yang prihatin untuk nak memburukkan Arab Saudi, golongan Syiah dan Ikhwan Muslim. Kerana mereka ni tanpa segan silu mereka memang membenci negara berkenaan. Maksud saya di sini, kita kena ambil maklum lah, jangan terpedaya dengan perancangan-perancangan pihak-pihak yang nak memecah belahkan umat Islam dan menyibukkan kita dengan sesama kita, yakni dengan kita bercakaran antara sesama kita. Kerana apa yang pastinya, Syiah dan golongan Ikhwan hampir sahaja, untuk makluman tuan-tuan, mereka mahu melihat Arab Saudi jatuh hancur. Adapun orang Syiah, mereka tidak bersembunyi lagi. Harapan mereka supaya dapat memalingkan kiblat orang Islam dari Mekah ke Karbala. Itu mereka nyatakan secara terang. Jadi nak kata bahawa kita kena ambil maklum lah, ya. Memang kita benci dengan arak, tak setuju dengan jualan arak, ini memang wajib. Tinggal lagi kita kena ambil maklum apa yang tersirat di sebalik penyebaran berita-berita yang macam tu. Kemudian boleh saya kata, dalam kalangan mereka yang nak mengkritik negara berkenaan kerana membenarkan jualan arak, saya kata hampir sahaja pepatah mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Ini tidakkah kita ada orang kata kesedaran diri? Kenapa kita nak mempersoalkan keadaan yang jauh nun di sana
Sedangkan negara kita lebih patut, lebih utama untuk kita beri perhatian, kan? Ya. Kuman di seberang nampak gajah di dalam Kuman di seberang laut nampak, gajah di dalam gajah depan mata tak nampak. tak nampak. Ini musibah, tuan-tuan. Ini musibah. Kita nak mengkritik mereka, kata tak patut ni, tak patut tu. Padahal masalah yang kita hadapi pada saya lagi besar. Kerana jangan nak kata dibenarkan, bahkan ada kilang lagi. Jadi dan dia tambah sulit. Saya masih ingat tidak berapa lama dahulu antara slogan-slogan parti, sebahagian parti dan janji mereka nak tutup kilang-kilang arak ni. Ini yang dihebah-hebahkan, yang digembar-gemburkan. Hari datang silih berganti, lama-lama slogan perkataan tu ruyuk, tuan-tuan. Dia senyap sunyi, tidak lagi dengar bunyi itu lagi. Apa jadi? Dan ironi, tuan-tuan, saya lihat mereka yang kritik ini terdiri daripada golongan yang sama, yang mengkritik Arab Saudi. Apabila dia selit-selit, diorang ni juga yang telah berjanji kepada kita satu ketika dahulu nak tutup kilang-kilang. Golongan Ikhwan lah. Jadi pada saya antara dua lah. Sama ada tak ada self awareness, orang kata dalam bahasa Inggeris. Tak ada kesedaran diri. Tak sedar diri langsung. Nampak kesalahan orang tapi kesalahan sendiri tak nampak. Itu kebarangan yang pertama. Atau yang kedua, memang ada maksud jahat dan buruk terhadap negara berkenaan. Yang ini memang nak memburukkan supaya menimbulkan kebencian orang ramai, ya. Dan akhirnya supaya negara itu di boykot dan sebagainya, ya. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan tertanya-tanya mengapa di negara barat secara khasnya golongan ekstremis Islam dibenarkan untuk mendapat suaka politik di negara barat, sama ada di UK, di Amerika atau di mana negara barat yang lain lah. Pernah tak tuan-tuan tertanya-tanya kenapa negara-negara barat ni membenarkan bukan saja orang Islam secara amnya, tapi figura-figura politik, orang-orang yang lari, yang kononnya nak mendapatkan suaka politik, perlindungan, kononnya negara asal mereka nak memenjarakan mereka dan sebagainya. Kenapa mereka diberi perlindungan di negara barat ni dan dibenarkan untuk bersuara, yang mana biasanya suara mereka lebih tertuju kepada mengkritik negara-negara Islam. Kalau siapa yang mengkaji, siapa yang melihat, memang itu fokus mereka, mengkritik pemerintah Islam, mengkritik negara-negara Islam ketika mana mereka sendiri tinggal di negara kafir berkenaan. Lalu digembar-gemburkan kepada kita betapa negara-negara barat ini adalah jago keadilan, jago kebebasan dan kesesamaan, hak bersuara. Buktinya tengok orang Islam sendiri boleh bersuara mengkritik. Yakni nak mengkritik negara Islam itu sendirilah. Kononnya tidak ada keadilan, kebebasan dan kesamaan ni lah, ya. Sedar tak sedar, tuan-tuan, realiti hakikatnya bahawa ekstremis yang diberi perlindungan di negara-negara barat ini adalah bidak-bidak yang dipergunakan oleh negara-negara barat itu. Bidak-bidak yang dipergunakan untuk melemahkan negara-negara Islam. Daripada barat mengkritik
negara Islam, lebih bagus kalau dalam kalangan orang Islam sendiri yang mengkritik pemerintah Islam, mengkritik negara Islam, orang-orang Islam yang tinggal di negara Barat ini. Dan ini yang berlaku, tuan-tuan. Mereka mengkritik setengah negara Islam, kononnya tidak berlaku adil, kononnya tidak menjalankan syariat Islam, tidak mempraktikkan hudud, korupsi, penyelewengan, penindasan. Itu mantra-mantra mereka lah. Ketika mana mereka sendiri tinggal di negara kafir, tuan-tuan, dia boleh kata macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin rasa pelik macam tu, tapi itulah realiti. Mengkritik setengah negara Islam kerana tidak menjalankan undang-undang Islam menurut mereka, tidak menjalankan syariat sepenuhnya, ketika mana dia sendiri tinggal di negara kafir, negara yang memang undang-undangnya memang kufur daripada mula sampai akhir. Dan tuan-tuan, apa yang pastinya, ketika mana seolah-olah mereka diberi kebebasan untuk bersuara dan mengkritik, tetapi realitinya itu lebih kepada indah khabar dari rupa. Kenapa, tuan-tuan? Kerana yang pastinya ekstremis ini tetap tertakluk dan terikat kepada apa yang ditetapkan oleh negara-negara Barat berkenaan. Mereka tidaklah sebebas-bebasnya untuk nak bersuara. Contohnya, kalau di UK, dia nak mengkritik dan nak mencela Raja, Ratu, Queen di negara berkenaan, apakah dia boleh buat macam tu? Tak boleh. Kalau dia nak mengkritik golongan huruf abjad, tuan-tuan tahu golongan huruf abjad, dia tak boleh, bahkan akan ditangkap, kan? Kalau dia nak mengkritik apa yang disebut sebagai Holocaust Yahudi, kalau dia nak mengkritik atau dia nak mempertikaikan atau nak mempersoalkan sejauh mana benar atau tidak kejadian korban bakar Yahudi, ini kejadian pada perang dunia pertama ke yang kedua lah. Kalau dia mempertikaikan, dipersoalkan, betul ke berlaku benda ni, kena tangkap. Ya. Bahkan, tuan-tuan, saya sehingga dimaklumkan bahawa dalam kalangan mereka ni dipanggil pendakwah, mereka ekstremis, golongan yang membawa pemikiran-pemikiran yang melampau lah, ya. Terlampau. Mereka ni dikenali juga sebagai pendakwah. Saya difahamkan bahawa antara yang turut ditetapkan bahawa mereka tidak boleh menggelar orang-orang Kristian di negara-negara Barat ni sebagai kafir. Tak boleh, dia tak boleh nak merujuk mereka sebagai orang kafir. Panggil saudara ahli kitab ke, golongan ahli kitab ke, tapi nak mengatakan mereka ini orang-orang kafir dilarang. Maka bagi saya, ini semua menjelaskanlah sedikit sebanyak kenapa sepertinya ada kekeliruan tentang istilah kafir itu sendiri. Tuan-tuan maklum kan baru-baru ni, bahkan di negara kita pun ada yang keliru, mengatakan kita tak patut panggil orang-orang bukan Islam ni kafir, kerana siapa tahu nanti sebelum dia mati, nanti dia mengucap mereka tak jadi kafir, jadi kita tak tahu, jangan kita hukum, kata mereka. Ini keadaan hakikat sebenarnya. Apa yang dipanggil sebagai pendakwah, tapi sebenarnya mereka ni adalah golongan ekstremis Islam yang fokus hala tuju tumpuan mereka
ialah untuk nak mengkritik negara-negara Islam, nak mengkritik pemerintah-pemerintah Islam, kononnya zalim dan sebagainya, tidak menegakkan syariat Islam dan sebagainya, sedangkan mereka sendiri tinggal di negara kafir itu sendiri. Dan jangan lupa tuan-tuan, ini hakikat yang tak boleh siapa nak nafikan. Sesiapa yang tinggal di negara kafir, di negara barat, Amerika, mana-mana UK, dia akan perlu membayar cukai. Dan pembayar cukai ini adalah ibarat orang yang, apa guna cukai? Kalau bukan untuk nak menjaga kelangsungan negara berkenaan. Jadi dia bersekongkol. Dia bersekongkol dalam nak menjaga kelangsungan sistem negara kafir yang dia tinggali. Ya, ketika mana dia mengkritik orang tidak menjalankan syariat dan sebagainya, itu keadaan realiti si pengkritik itu. Jadi subhanallah, ya. Sekali lagi saya ingat ibarat pepatah tadi, kuman di seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Wallahul musta'an. Saya ingat sekadar itu. Ada soalan ke? Kenapa kata? Kedengaran kata-kata ucapan ataupun ada seseorang ataupun meraih seseorang dengan ucapan tertentu. Adakah kata-kata motivasi seperti yang saya ucapkan ni? Contohnya beribadatlah ataupun beribadatlah ataupun bertakwalah kamu, seolah-olah kamu akan mati keesokannya, atau dan bekerja ataupun berniaga dah seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Adakah itu kata-kata boleh menyenangkan ketentuan apa? Seperti macam ada asal dia. Ada asal dia. Ada asal ucapan macam tu. Ada ungkapan dia dalam bahasa Arab. Cuma saya tak pastilah sejauh mana. Hadis ada tak hadis? Itulah hadis atau asar macam itulah. Cumanya saya tak pasti sejauh mana. Mungkin boleh ditangguhkan jawapan soalan tu. Ya. Nak rujuk balik sejauh mana kesahihan perkataan tu lah. Ya. Jadi minta tangguhlah. Ya. Baik, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.